Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, apa ni? Dan bermula syarat sa'i itu 4 perkara. Syarat sa'i itu 4 perkara. Pertamanya Pertama, hendak jatuh ia, yakni berlaku ia sa'i. Kemudian yakni selepas daripada tawaf yang sahih. Tawaf yang sah. Tawaf yang tidak sah membawa kepada sa'i yang tidak sah. Sa'i yang tidak sah membawa kepada cukur tidak sah. Lepas tu dia balik Malaysia dalam keadaan masih ihram. Tu bahaya. Antara benda yang tak boleh nak batal walaupun buatlah lagu mana sekalipun ialah ihram. Ihram tak boleh batal. Kalau sekali kita niat, tak akan boleh batal sampai bila-bila selagi mana tidak tahallul. Tahallul tidak akan sah dan berlaku kalau tidak sah sa'i. Sa'i tidak akan sah dan berlaku kalau tak sah tawaf. Bahaya. Daripada bayan bagi tawaf, daripada tawaf rukun atau tawaf qudum. Tawaf rukun, tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah dalam haji lah, ataupun tawaf qudum, ataupun tawaf qudum yang bagi tawaf rukun, iaitu tawaf rukun bagi haji ataupun tawaf rukun bagi umrah. Begitu juga selepas daripada tawaf qudum. Dia kata apa tadi? Tawaf tersebut tawaf qudum. Tawaf qudum Tawaf qudum menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala adalah lebih afdal berbanding dengan tawaf rukun. Adapun Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala mengatakan tawaf rukun lebih afdal daripada tawaf qudum. Itu khilaf yang mana lebih afdal. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah memilih mengatakan tawaf qudum lebih afdal kerana dia warid dalam nas. Dia warid dalam nas. Okey, habis. Kedua daripada syarat sa'i hendaklah dimulakan tiap-tiap yang gasal di Safa. Gasal ni ganjil 1, 3. Tu. Langkahan yang pertama, sa'i yang pertama daripada Safa ke Marwah. Marwah ke Safa nombor 2. Jadi Safa tu yang genap, dan yang genap di Marwah. Jadi Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Dan ketiganya hendaklah diputus oleh pergi datang seorang akan sekalian tempat sa'i. Hendaklah putus yakin. Mesti putus yakin yang dia tu sudah pergi balik sebanyak 7 dia pergi daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa.
di tempat sa'i, bukan luar tempat sa'i. Dia yakin dan putus kata pergi balik dia tu daripada tempat sa'i, bukan tempat lain. Dan keempatnya, hendaklah bahawa sa'i ia seorang 7 kali. 7 kali yakni secara yakin, kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Itu cara kira. Dan bermula segala wajib haji itu 5 perkara, diulang balik. Ini wajib haji, tadi tu rukun. Pertamanya ihram. Ihram ni kalau tak buat sah ke haji? Bukan masalah sah. Masalah gini, ihram ni dia kena ihram di miqat. Kalau dia tidak ihram di miqat, kena dam. Tu ya. Contoh dia kena ihram di Tan'im ke Dzulhulaifah ke, sai kat bawah bulat tu, tu tempat ihram, tempat miqat. Miqat tu yang bulat bawah tu. Jadi kalau dia tu tak miqat di Yalamlam ke, tidak niat ihram di Yalamlam ke Dzulhulaifah, tempat-tempat miqat lah, tempat-tempat yang halal. Maka bila sampai Mekah baru teringat, loh, aku tak niat ihram lagi. Maka boleh dia niat ihram situ, boleh. Tapi kena dam, sebab tidak ihram di miqat. Tu maksud wajib ihram sini. Tapi kalau daripada awal tak niat ihram dah, tu tak ada apa tu. Tu tak jadilah haji umrah tu. Pada miqat, tu dia tambah ihram pada miqat. Ini wajib. Kalau tak ihram pada miqat, maka kena dam. Dam tu kena tengok semula, ada macam-macam dam. Dan keduanya bermalam di Muzdalifah. Mana kalau tak bermalam kena dam. Begitu tak sempat ke apa. Tapi dia bukan rukun. Rukunnya wukuf. Wukuf tu rukun. Bila wukuf tu rukun, tak buat tak sah haji. Dia panggil haji yang fasad. Dan ketiganya bermalam di Mina. Juga kalau tak ada wajib dam. Jadi kalau meninggalkan perkara-perkara wajib haji ataupun umrah kena dam. Begitu juga kalau buat perkara-perkara yang melanggari melanggari ihram, maka juga kena dam. Dan keempatnya melempar jamrah. Melempar batu di jamrah, Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan sebagainya. Dan kelimanya meninggalkan segala yang haram di dalam ihram. Kalau buat juga kena dam. Itulah. Cuma umrah ataupun haji dia kurang mabrur lah kalau buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kena dam. Dan segala wajib umrah itu 2 perkara. Pertama, ihram pada miqat, sama juga. Kalau tidak ihram pada miqat, kena dam. Dan keduanya meninggalkan segala yang haram di dalam ihram. 2 ni saja umrah. Umrah paling mudah sekali. Dan adapun wida', yakni tawaf wida', iaitu wajib mestilah atas tiap-tiap orang yang berkehendak keluar daripada Mekah kepada masafatil qasri, iaitu masafatil qasri 2 marhalah. Manakala keluar tak lebih 2 marhalah, tak perlu pun. Walaupun tu rumah dia, tempat rumah dia kat Mekah dah. Dia nak pergi musafir, lebih 2 marhalah dia kena pergi tawaf wida' keluar. Atau kepada tempat kediaman seorang, Malaysia, Indonesia. Syaratnya 2 marhalah. Kalau tak buat, wajib kena dam. Adapun perempuan yang haid nifah, tak wajib wida'. Jikalau dekat daripada rumah jikalau dekat daripada Mekah sekalipun, tempat kediaman pun kena juga, walaupun dekat daripada Mekah sekalipun. Bukan ia tawaf wida' daripada nusuk, daripada ibadat haji umrah atas yang mu'tamad. Mana ada khilaf, dia adakah sebahagian daripada nusuk ataupun tidak. Pandangan mu'tamad bukan di kalangan nusuk, ibadat haji dan umrah. Adapun segala yang diharamkan bagi orang yang di dalam ihram itu, iaitu benda yang haram, 9 perkara. Sekali dia ni ihram tak boleh buat benda ni. Pertama, memakai pakaian yang meliputi, iaitu memakai pakaian yang berjahit, meliputi badan, menutup kepala. Itu untuk lelaki tak boleh. Menutup muka tak boleh. Maka orang yang pakai burdah untuk perempuan tak boleh pakai. Dan keduanya begitu juga spek mata hak terlalu besar.
spek mata sampai menutup, ada spek mata hitam terlalu besar sehingga menutup sebahagian wajah, hak tu pun tak boleh. Ni spek mata ni boleh lah. Spek mata ni bukan menutup wajah, hak tu spek mata gelap. Dan keduanya memakai bau-bauan. Jadi ada inisiatif, ada sabun yang tak berbau tapi hilangkan bau busuk. Ada orang buat produk sabun hilangkan bau busuk tanpa berbau, sabun haji. Tu makai bau-bauan, sama ada di badan ke di pakaian ke, asalkan bau wangi tak boleh. Ketiganya berminyak, yakni berminyak di rambut dan janggut, tak boleh. Dan keempat memotong rambut, yakni potong bulu kemaluan, bulu ketiak, cabut habis, tu kena. Dulu saya saja gunting, cabut habis, kena dam. Jadi waktu ihram tu tak payah pegang janggut lah. Kalau terputus sendiri tak ada masalah. Tapi kalau kita buat begini, walaupun kita tak sengaja pun nak putus kan, terputus kok, kena. Jadi tak payah pegang janggut lah. Kalau peseng janggut dia tu putus cepat. Dan lagi satu hak meliputi badan tu, tak boleh pakai selipar yang tutup. Kena selipar tu selipar tandahnya tu, terbuka dia punya tapak kaki. Dan kelimanya, tapak kaki apa? Kaki dia tu lah. Kelimanya memotong kuku. Potong kuku pun tak boleh, walaupun digigit. Gigit potong ke tu. Dan keenamnya jima'. Ni paling besar. Gila kawan tu. Dan ketujuhnya pekerjaan yang dahulu daripada jima'. Dia panggil muqaddimatul jima'. Cium-cium lah Allah dah buat. Tak itulah nak syahwatnya. Kat balik rumah kempeh. Dekat haji umrah baru nak sting, habis gitu. Dan kedelapan menyentuh perempuan. La'alla suap menyentuh perempuan ni muqaddimah jima' lah juga, istimta'. Secara khusus menyentuh perempuan tak boleh, tak ada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i suruh bertaklid kepada mazhab yang mana sentuh perempuan tak batal bila pergi buat tawaf, sebab tak mampu nak elok. Orang belangga perempuan, laki perempuan gitu ya, mana ada dah asing lagi perempuan. Dan kesembilannya akad nikah. Akad nikah ni sama ada dia nak jadi suami ataupun wali, tak boleh. Habis. Kemudian yang kat bawah bulat tu dia panggil tempat-tempat miqat. Tempat-tempat miqat tu dia ada lukis, ada beberapa tempat-tempat dalam miqat. Okey, dia tulis nama tu tengah-tengah Mekah. Lepas tu pusing dia tulis Zatu Irqin. Sebelum tu miqat ni tempat untuk berniat bagi haji dan umrah. Tempat untuk berniat di haji dan umrah. Miqat yang paling afdal ialah Ji'ranah. Tak ada ni dalam kitab kita ni. Miqat yang paling afdal ialah Ji'ranah. Kemudian miqat yang kedua paling afdal ialah Tan'im. Lepas Ji'ranah, miqat yang keduanya yang paling afdal ialah Tan'im. Tan'im tu iaitu sekarang ni berada di Masjid Aisyah. Tu Tan'im. Kemudian seterusnya yang paling afdal ialah miqat Hudaybiyah. Hudaybiyah ada sini? Tak ada juga. Pertamanya Ji'ranah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Tu bagi biasanya orang Mekah lalu situlah. Orang Mekah situlah dia punya tempat Arab lah dah. Tempat dia untuk miqat. Lepas tu selain daripada orang Mekah, dia akan berihram haji dan akan ihram haji dan umrah pada miqat yang lain. Antaranya Yalamlam. Dalam kita ada, dalam kita ada Yalamlam. Yalamlam tu biasa daripada Yaman. Tu dia tulis perjalanan 2 hari dari Mekah. Yalamlam. Dan dalam kitab kita jauhi lama, miqat orang Malaysia dulu Yalamlam, sebab dia naik kapal. Sekarang bukan dah. Sekarang apa dia? Tak ingat itu. Kalau daripada Najdun tu Saudiah, Najd tu dia punya, kalau mari dari situ dia punya miqat dia ialah Qarnul Manazil. Tu silap tu, bukan ta tu, nun.
Qarnul manazil, bukan qirat. Qarnun tu, perkataan qarnun ya kalau bahasa Arab. Ai qarnun manazil. Itu dia perjalanan 2 hari dari Mekah, dekat-dekat ya. Lepas tu orang yang daripada Iraq, dia punya tempat miqat Zatu Irqin. Tu tulis tu. Perjalanannya 2 hari dari Mekah juga. Tu orang Iraq. Kalau orang daripada Syam, Mesir, Maghribi, dia punya miqat dia ialah Juhfah. Juhfah pun ada. Perjalanannya 4 hari dari Mekah. Juhfah daripada Syam, Mesir, Maghrib. Adapun daripada Madinah, yang terakhir ialah Zulhulaifah. Zulhulaifah perjalanan 10 hari dari Mekah. Sebab Mekah dengan Madinah ni kalau naik bas 6 jam. Daripada macam Terengganu PKL. 6 jam. Naik kereta api barulah 2 jam. Tapi fulus lah. Tak apa. Habis, selesai. Tu miqat. Lepas tu dia lukis sikit lagi gambaran Mekah. Kemudian gambaran imam-imam mazhab dulu sembahyang di Mekah. Ada 4 imam. Sekarang disatukan. Kerana mereka menganggap seolah-olah macam berpecah. Padahal nak sembahyang ikut mazhab lah. Tu dia lukis ni berdasarkan mungkin zaman dia imam memang akan sembahyang dalam keadaan begini. Dia punya imam setiap mazhab. Tengok Imam Hambali mana mazhab Hambali ya? Mazhab Hambali akan berhadapan dengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu. Koh tu. Lepas tu dia pun bagilah doa tu. Doa baca di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, iaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu dibaca pada Hajar Aswad tatkala tamam tiap-tiap satu keliling. Dibaca pada Hajar Aswad. Ini bila sampai Hajar Aswad kan di permulaan. Bila sampai terpusingan maka baca hak ni, Allahumma ighfirli bi rahmatik wa a'udzu bi rabbi hadzal hajar min ad-din wal faqr wa dhiqis sadr wa 'adzabin nar. Dan baca pada ketika cium hajar apa tu? Hajar Aswad dahulunya daripada tawaf. Sebelum kalau nak cium Hajar Aswad kena dulu pada tawaf. Kalau waktu tawaf kita pergi cium masuk kawasan lagi tak sah pula. Masuk kawasan tu. Jadi dia akan pergi Syazarwan tu. Syazarwan tu tengok yang tapak Kaabah tu. Tu Syazarwan tu. Tu Syazarwan dia panggil. Jadi kena hati-hatilah. Kemudian tu mazhab Hambali mungkin zaman dia mungkin dia bersempat tu 4 imam sembahyang di penjuru lain-lain. Tapi kalau mazhab Hambali dia penjuru menghadap Hajarul Aswad. Lepas tu doalah Allahumma amatani addaitaha wa mithaqi wafaitaha ashhadu li bil muwafati. Dan baca ketika berbetulan dengan Hajarul Aswad, bismillahi wallahu akbar, Allahu imanan bika wa tasdiqan bi apa tu? Bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menghadap ke antara Hajar Aswad dengan Hajar Ismail tu. Doa baca ketika berbetulan dengan pintu. Habis pusing kita ni. Doa dibaca ketika berbetulan dengan pintu Baitullah. Pintu tu. Allahumma hadzal bait baituka wal haram harmuka wal amnu amanuka wa hadha maqamul aidhi bika minan nar. Kemudian doa pada rukun Iraq, Allahumma inni a'udzu bika minasyirki wasyakk wal kufri wan nifaq wasyiqaq wasu'il akhlaq wasu'il munzar wasu'il manzar fil ahli wal mali wal walad. Ni Imam Hanafi, mazhab Hanafi kawasan ni. Doa baca pada berbetulan mizab. Ni mizab ni yang lengkung. Allahumma adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluh illa dhillu arshik.
Allahumma asqini ka'sa Muhammad. Bekah gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarbatan, satu minuman, satu teguk, la azma'u, yang tidak dahagalah ba'daha, selepasnya, abadan. Itu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca pada rukun Syami, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghafar rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka a'azzul akram. Kemudian doa baca pada rukun Yamani, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wa a'udzu bika minal faqr wa min ni baca tadi belum ya? Wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min khizyid dunya wal akhirah. Kemudian dan doa baca di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ni tadi kan? Cadah. Itulah kedudukan mazhab dan imam sembahyang ketika dulu, 4 penjuru. Kemudian lepas datangnya Wahbiyah Salafiyah ni disatukan, kononnya pecah. Ada lah 4 tu. Kalau sikat rambut dan rambut gugur termasuk dalam perkara memotong rambut ke? Dia termasuk di kalangan perkara yang mencabut bulu, tercabut bulu. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau kita macam ni ke, sikat rambut ke, kalau dia gugur dia sebab sikat rambut tu, padahal bukan kosak pun nak gugurkan rambut. Ada kosak ke, tak ada kosak ke, perbuatan kita tu sudah menjadikan sebab untuk kena dam. Sebab kita buat dengan sengaja. Cumanya kalaulah benda tu memang dah putus tapi ada di situ. Contohnya kita pegang slow je, tengok-tengok ada. Itu maknanya dah putus dah pada awal. Kalau kita buat gini slow tak ada, tiba-tiba derah sikit baru ada, putus tu dengan sebab buatan kita. Tu. Dia kena pastikan pula, boleh pastikan dia tu terputus dah ke ataupun belum. Cuma mazhab lain mungkin dia bezakanlah antara sengaja dengan tak sengaja. Sekejap tengok. Dia haram. Apa nama tu? Ihram. Muhramatil ihram. Menghilangkan sesuatu daripada bulu. Menghilangkan sesuatu daripada bulu dan kuku walaupun sedikit daripada bulu yang selain kepala dan janggut, ataupun kuku daripada jari tambahan dengan potong, dengan cabut, dengan baka atau selainnya, walaupun dengan ubat yang diketahui akan menghilangkan bulu tersebut. Kerana ada ayat wala tahliku ru'usakum ay syai'an min sya'riha. Dikaitkan dengan bulu kepala itu ialah bulu anggota badan yang lain.
Bulu anggota badan yang lain. Kemudian sini dia tak sebut pula. Sengaja tak sengaja tak detail mana. Dekat Tuhfah ada detail tu. Dekat Tuhfah ada detail dia. Mazhab Syafi'i lah Mazhab Syafi'i dia tak kisahlah, asalkan kita buat sengaja ke tak sengaja ke, dengan sebab kita punya perbuatan tu menyebabkan cabut bulu tu, dia kena dam. Sama jugalah kalau tak sengaja pergi pakai selipar tutup. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak sengaja pergi pakai selipar tutup, kena dam juga. Walaupun dia teriak Allah terlupa, dia pun tukar, kena dam. Mazhab lain tak kena dam sebab tak sengaja. Untuk potong rambut, untuk gugur rambut tu kita cari semula esok, lusa lah, tulat lah, lusa apa. Detail punya perbahasan, sengaja tak sengaja tu. Kita pun tak ingat dah ni. Cuma mazhab Syafi'i ingat-ingatnya, kita ingat-ingatnya kena jugalah sebab kita hari tu pergi pakai selipar. Pergi pakai selipar tu hotel, Allah pakai selipar tutup. Jeng. Umrah kedua. Lepas tu tengok kitab. Tengok kitab, kena. Tanya Dr. Jamal, tak kena sebab dia ambil mazhab lain. Mazhab 3 lagi tak kena sebab tak sengaja. Mazhab Syafi'i tak sengaja pun kena juga. Kita pun bagilah orang miskin. Kat Bangla-Bangla tu je. Habis tu tak ada. Itu asas Islam. Jadi kita sambung pada hari Ahad insya-Allah taala. Hari Jumaat tak ada, Sabtu tak ada, kita fikir nak pergi tengok orang berdebat. Bagus kan nak berdebat, nak tengok. Kalau ada live tak pergi dah. Tak ada live kena pergi. Ada soalan? Boleh ada anak-anak asalkan ain Kaabah. Kalau kita daripada Malaysia, dia kalau mingkap Malaysia apa? Tak ingat mingkap Malaysia daripada kapal terbang. Itu dia kata apa? Tak ingat. Masa Qarnul Manazil. Kalau Qarnul Manazil nak pergi Mekah ni Mekah ni tak tahu Tapi kalau kita dari Malaysia nak pergi Mekah tu, miqat Qarnul Manazil atas kapal terbang. Kalau kita miqat dekat darat barulah pergi macam-macam, Tanaim lah, Zulhulaifah lah. Kalau umrah 3 kali tu, kalau dia pergi Taif dulu, 3 umrah ni akan niat ke darat Jadi tak payah pakai ihram atas kapal terbang sampai Taif dulu, jalan-jalan dulu, lepas tu pergi miqat 3 kali, 3 umrah. Miqat beza-beza, Zulhulaifah lah, Qarnul Manazil lah, macam-macam ikutlah orang tu nak pergi mana. Paling dekat Tanaim lah, 1 kilometer lebih paling dekat di Tanaim. Kalau Malaysia pergi ke Mekah tak tahu lah dia punya betul-betul tempat ke mana. Nak ada kiblat kan? Kiblat kita ada Hajar Aswad ke apa begitu. Tak tahu tu. Kita timur. Tak tahu. Macam tu. Belalang. Terbunuh binatang tu. Belalang. Tak sengaja Dia dalam mazhab Syafi'i tak sengaja pun kena.
Cuma esok lusa kita tengok detail. Tak sengaja ni. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia mutlak. Tak boleh. Kena jaga awal lebih sikit. Kena jaga lebih. Ada lagi? Tak ada? Wallahu ta'ala a'lam. Sambung hari Ahad insya-Allah ta'ala. Cuma hari Ahad kita start pukul 8 lah. Sebab 8 sampai 11, 11 tu kasyful niqab pula. Lepas tu sampai zuhur, lepas zuhur start semula. Lepas tu Isnin macam biasa lah. Isnin tengok 8 ke pukul 9. Lepas tu khatam lebih kurang pukul 11 lebih itu kenduri ya Ustaz Roizak. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.